Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa, tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita sambung buat iklan aiskrim ni. Jadi kita tunggu iklan aiskrim ni habis. Hari ni kita sambung buat motor 125Z tu Sekarang ni aku tengah modify dia punya tapak rival. Dia punya tapak rival tu aku pakai V-Force punya rival, lidah dia tu. Ni benda ni kan. Rival plate ni aku pakai V-Force punya. Jadinya aku dah repair dia punya ni. Dia punya ni kan dah tak over sangat lah dia punya bengkok tu. Okay, jadinya sekarang aku buat video macam mana kita nak potong carbon tape tu. Aku panggil benda tu carbon tape sebab dulu benda tu carbon tape. Macam mana kita nak potong, kejap lagi kita potong benda tu. Aku dah ukur dah tadi. Aku dah ukur benda ni kan. Benda ni aku dah ukur. Kan ni ada marking tengah dia, ada macam dua tau macam itu. Itu tengah dia tu. Jadi kau orang letak benda tu kat tengah. Korang marking line dekat dalam ni kan. Ni kan korang marking dia. Line dalam tu korang shred sikit. Kalau macam aku pakai pisau ni. Aku pakai pisau potong stiker ni kan. Lepas tu dah marking kat dekat situ. Baru kita boleh buat dua-dua belah. Kita marking sebelah je. Yang di sebelah tak payah marking. Sebab yang sebelah dengan sebelah sama je. Jadi kita ambil satu side ya. Lepas tu kita terus potong dia punya plate. Okey, jadi sekarang kita potong benda ni. Okey, sekarang kita buat benda ni. Okey. Kita garis benda tu pakai pembaris Kita garis pakai pembaris. Serang. Okey, sekarang kita potong benda tu. Aku pakai mata grand potong. Dia ada yang kecil tapi aku cari dia punya tu mana dah hilang geng. Okey, lepas tu kita ambil tapak rival ni kan. Kita ambil. Kita try tengok dia punya space dia Aku memang nak buat space dia ngam-ngam dengan body ni. Kau nampak tak? Dengan body dia tu kan. Kan dah ngam-ngam tu. Ujung sini sama, ujung sini pun sama. Alright. Lepas tu baru kita ukur dia punya panjang dia panjang dia aku akan ikut macam ni yang asal ni. Asal dia ni kan kat lubang tu kan. Kat situ aku nak panjang dia. Okey. Lepas tu kita tengok dia paras mana. Lepas tu korang marking. Korang marking macam gini lah. Okay. Buat satu dulu. Lepas tu bila kita dah ada satu, kita akan ada dua-dua tau. Okay, sekarang kita tengok marking dia kat mana. Lepas tu kita potong pakai grinder. Bukan pakai grinder, pakai Dremel geng. Dremel. Try kita ambil rival ni. Dia sama panjang tak? Kan sama panjang kan. Kalau kita tengok dengan tempat yang aku garis tu. Jadi kita potong. Sekarang dah jadi macam ni Jadinya aku akan biar dia petak begitu. Dia akan jadi macam tu Okay. Dia akan jadi macam ni Lepas tu ni aku akan potong tepi dia ni. Lepas tu sekarang kita buat dia punya lubang skru pula Bila dah jadi macam itu, kita try masuk dua skru. Kita pasang dekat tapak rival tu. Kita just pasang je. Sebab rival tu boleh modi
boleh gerak-gerak kan. Kita nak ke kiri ke, kita nak ke kanan ke kan. Okay, ngam Cuma ni lah nanti kita potong. Serang. Sekarang kita buat yang sebelah sana pula. Sekarang dia dah jadi macam ni Kalau korang tengok aku dari lengkungan dia tu, sebelum ni terlampau sangat ni. Jadinya macam gitu kalau kita nak modif. Aku pakai V-Force punya rival ni. Tapi kena buat slow-slow lah, sebab lidah V-Force kan mahal. Okay, jadinya sebelah aku tak tunjuk lah, sebab sama je geng buat dia. Jadinya korang tinggal tekap je. Jadi yang sebelah aku buat time lapse. Okay, sekarang kita masukkan tapak rival ni kan. Kita masukkan tapak rival, kita tengok kedudukan dia macam ni nampak tak? Dia macam tu Jadinya benda ni dia taklah jejak dekat casing enjin Bila dia dah nipis enjin kita kan, mampat akan mampat bila tapak rival ni dah nipis. Kompresi yang enjin dalam akan jadi makin mampat. Okay, jadinya macam ni jadi ini rival yang kita modi tadi rapat dia punya tu pun rapat. Tak ada cahaya, tak ada pencahayaan terlepas. Dia punya potongan hari tu pun lawa halus lah. Dia punya kuantiti dia nampak segitu lah kalau kita dah potong Okay, Assalamualaikum. Jadinya ini dia punya gear balancing yang second hand. Jadi kita try pakai, kita try tengok lah. Okay lah, sebelum tu kita goyang yang ni dulu kita tengok perbezaan. Kita tengok perbezaan dia nampak? Yang bergerak hanya ribet kan. Okay, sekarang kita pakai yang second hand ni. Kita tengok padu tak padu. Senang cerita, kalau macam tak ada balancing kan, key dia tu kan, key dia ni maksudnya dia menghadap dengan titik tu. Okay, dia terkeluar lagi kan. Aku dah agak dah, benda ni longgar geng. Jadinya kadang-kadang dia annoying annoying. Kita nak buat demonstrasi time tu lah dia susah nak masuk je. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah tak baca bismillah tadi geng. Patut tak nak masuk. Kan dah masuk tu, nampak tak? Ni dengan titik yang atas. Okey, sekarang kita pasang dia punya skru dengan wasir. Kita tengok perbezaan dengan yang tadi nampak? Dia tak goyang. Macam ni kan goyang. Kau tengok teruk geng goyang. Paku ni boleh pusing nampak tak? Paku ni boleh pusing-pusing. Magic nampak magic dedo magic geng ni. Okay, jadinya kita dah dapat yang second. Biasa kalau macam mangkuk kelas, orang nak tengok dia dah ribet longgar kan, dia orang akan buat macam gini kan. Kan sakit geng, tajam naik nak hujan ni, orang akan pusing benda ni kan. Tapi kenapa mangkuk kelas dia tak main agak pelik kat sini Biasanya kat mangkuk kelas ni kena main tau. Mangkuk kelas dia mati geng. Sekejap aku ambil mangkuk kelas lain. Mangkuk kelas
kelas ni double R yang ni hujan pula geng. Kau nampak tak dia main? Dia boleh ke depan. Kan. Tapi kenapa mangkuk kelas dia ni tak boleh Rebate pun terbalik geng. Dia kalau rebate mangkuk kelas kan, biasanya yang tempat rebate ni, yang di rebate ni kan, biasanya kalau mangkuk kelas lah yang di rebate ni macam ni kan, bintik-bintik ni kan, punat-punat dia ni, dia akan duduk di belah dalam tu, belah dalam sini. Maknanya kalau kita masuk paku baru tu, dia masuk macam ni, dia keluar dekat sini, lepas tu kita kembangkan besi yang dalam ni, bukan kita kembangkan besi yang sini. Tapi motor ni dia terbalik rebate. Lepas tu motor ni dia mangkuk kelas dia tak main. Aku tak pasti kenapa dia tak main. Mungkin dia ada modified belah dalam. Benda tu kalau dia tak main okey, dia main tu lebih baik sebenarnya. Dia kalau dia tak main tu kan, tu maksudnya mangkuk kelas ni kan, dia main macam itu, dia nak menyerap hentakan tau. Maksudnya kalau kita gear sentap, dia akan main kat situ. Sebab tu kalau 125Z pula, kalau double R, kita jarang tahu dengar mangkuk kelas rebate longgar. Tapi kalau 125, kalau RZ, dia selalu kan dengar mangkuk kelas rebate longgar kan. Tapi kalau double R ni, dia memang jarang mangkuk kelas tu rebate dia longgar. Tapi kita akan selalu dengar ni lah, benda ni. Balancing ni selalu longgar. Seeloknya motor tu datang dengan dalam keadaan gigi ni kan, gigi ni dia boleh pusing ke depan. Maknanya bila kita masuk gear kan mangkuk kelas kita pusing macam ni kan, pusing macam ni, sebab tu dia boleh pusing ke sini. Jadinya kita masuk gear dia pusing ke depan. Bila dia pusing ke depan, nanti dia akan menyerap hentakan yang kuat lah. Seeloknya pakai yang standard lah, lebih baik daripada kita pakai yang T tu. Sebab double R dicipta dalam keadaan benda tu main. Jadinya setiap apa yang dia, motor baru ni kan, macam motor KR lama, dia memang tak ada benda ni. Dia mangkuk kelas dia mati. Tapi setiap kali Kawasaki ke apa ke, Yamaha ke, dia keluarkan satu produk yang baru, macam motor yang baru, dia akan perbaharui sistem enjin tu. Maksudnya kelemahan-kelemahan yang lama tu dia akan perbaharui kelemahan-kelemahan yang lama tu. Jadinya mangkuk kelas double R ni dicipta kira versi baru geng, versi baru Jadinya kita tak payahlah nak pakai yang lama. Jadi kita pasang je lah mangkuk kelas ni. Dia pada aku tak ada efek lah. Mungkin kalau mangkuk kelas kita tu dia tak ada macam double R tu kan. Contohnya lah, kalau macam korang pasang mangkuk kelas KR dekat double R, dia kan tak ada clearance. Bila sesuatu benda ni tak ada clearance, dia terus lekat tau. Bila dia terus lekat ni, maknanya dia pick up lah, dia cepat. Dia cepat. Tak percaya korang try pakai hub belakang kan, hub belakang sprocket tu kan, hub belakang sprocket standard kan ada getah kan. Jadi korang pakailah hub custom yang tak pakai getah tu. Macam korang pakai Spory MBX 3 skru, Spory MBX 3 skru tu dia ada getah sebenarnya. Tapi kebiasaannya getah-getah dekat MBX 3 skru tu dah keras geng, dah tak jadi getah dah macam teflon dia punya keras. Padahal benda tu getah lembut. Dia setiap kali tempat-tempat yang ada hentakan ni, biasanya motor dia akan buat benda tu kedap hentakan. Contohnya macam kat mangkuk kelas tadi kalau macam kat tayar belakang dia ada getah hub, dia macam tu Cuba tak ada getah hub, pick up geng, pick up mantul-mantul. Okay, sebelum tu ini bearing baru dia. Nampak tak? Bearing baru geng. Aku tanya owner berapa beli, RM20. RM20 sahaja geng. Okay, sekarang kita pasang sub dia. Okay, sub dia ni kita nak pasang, kita kena pusing-pusing sebab kita kena jumpakan yang ni kan, kena jumpakan pam tuti dia Kita jangan main ketuk je, sebab pam tuti dia dah pasang.
Kalau kita nak pasang pump tuti dia macam pisang juga nak buka balik. Jadinya kita pusing sub ni sampai dia jumpa, baru kita ketuk benda ni. Ketuk pun korang janganlah ketuk terus kuat, ketuk slow-slow, layan. Dia kalau bunyi dia pelik, dia macam bunyi dia dah mampat, maknanya dia dah masuk Okey boleh ni. Aku suruh dia beli 2 tapi dia beli 1. Tapi yang lagi 1 tu tak rosak, tapi dah alang-alang menyeluk bekasam. Kan dah ternyanyi. Okey, sekarang kita pasang mangkuk kelas dia. Macam biasalah geng, kalau dia tak masuk, kalau mangkuk kelas ni dia tergantung, itu bermakna dia ni yang sangkut ini dia starter dia. Dia starter ni yang membuatkan kita boleh start pakai kaki. Jadinya kita main sikit gear ni, dia boleh masuk geng. Mantap. Belen 45. Wasi ni geng, dia macam ada gigi-gigi ni kan. Apa tu kita matikan wasi. Jangan matikan kat sini. Matikan dekat atas sub. Dia macam tu Okey. Lepas tu masukkan ni. Wasi dekat mangkuk kelas sama. Dia tak flat tau, dia melengkung. Melengkung tu belah dalam. Lepas tu skru Sekejap. Okey, jadinya dia punya getah dekat enjin pun dah keram macam kayu. Nampak tak? Dah macam kayu kan. Sekarang Hakim tengah pasang dia punya ribal yang Slow-slow je. kita hantar potong. Slow-slow je dia kata. Baru balik. Baru sampai. Okey, ini blok dia Lepas tu dia pakai ring NPR ni. Kenapa? Kenapa? Aku nak sepak ayam kaki ni. Rajuk ke? Tapi tiang head dia aku cari lagi 2 mana. Hari tu aku dah beli dah. Ada. Tiang head tu. Okey, ni blok SS Yamaha SS. Saiz 300 geng. Saiz 300 lah geng. 57 aku rasa kalau 300 ni. Jadinya kita ambil kaliper, kita try ukur tengok berapa mm piston 300 RS ni. Carburetor dia kena buka dulu dia punya check dia punya pilot dengan main jet. Okey, kat sini dia 57 mm tu. 57 mm geng. Mak Datuk dah macam 125Z pakai piston DT Dia bagi siap head. Jadinya head dia berapa taper dia. Head dia kena buat, head dia kecil. Head dia 56. Jadi head dia kena buat sikit. Lepas tu aku nak potong sikit, nak buang dia punya ni sikit. Ni macam banyak sangat ni dia buat. Okey. Sekarang kita tengok blok dia Blok dia kalau blok dah lay besar-besar, dia akan keluar tau alloy tu. Tapi kalau macam blok SS ni, dia keluar dekat boost port je. Dekat transfer port tu dia masih okey, nampak. Lepas tu tengok lubang boost port dia tu. Lubang boost port dia kita kena adjust sebab dia tak cun tu geng, kecil sangat lubang boost port dia tu. Nanti kita voting lah lubang boost port dia tu dengan lubang transfer port dia semua, buat balik. Okey, sekarang kita tengok kejap dia punya pulser tu apa pasal letip macam tu Aku pun tak check lagi benda lah tu, apa pasal lah dia buat macam gitu. Tak tahu apa masalah kat situ. Ada selotip kertas ni. Tahu apa yang dirahsiakan dekat wire ni. Okay, jadinya wire ni dia cuma join macam gini je sebab tu lah ada selotip. Tak ada apa-apa yang serius lah. Jadinya kita buka selotip ni, kita selotip yang baru je kan. Kita tak payah mandai-mandai buat yang bukan-bukan. Okay. Tapi panjang betul. Patutlah dia 2 dia join kat depan dengan kat belakang. Allah.
Panjang sungguh join dia. 2 tempat. Ha? Tak. Tapi tengok enjin dia juga, Kim. Kalau enjin dia okey, tak payah letak gam gasket. Tapi letak je lah, Kim. Tak payah banyak. Tak halus je. Sebab 125Z ni selalu juga leaking blok ni. Kalau double R jarang. Biasa double R exhaust je paling tidak pun. Aku cari speedometer tu, yang RPM tu, tak ada kat sini. Susah ke benda tu? Pening pada. Barang-barang kecil sangat. Tu lah, jarang rosak sangat. Tapi memang jangan rosak pun benda tu. 125Z pula tu. Sekarang kita tengok Hakim pasang. Jangan balik ni malu. Blok. Tak tahulah dia bebel apa tu. Ha? Apa yang tak boleh? Ha. Sensor pun dia sebelah sini. Aku tengok lubang ni. Ha. Jadi macam mana masukkan je lah. Masuk ke center push lah. Dekat center push. Tak masuk tu lubang dia kat sini. Lubang dia Kiri sebelah tu. kiri dia ke kiri. Ha. Tapi ada center push dekat sini. Tapi lubang sebelah kanan dia besar. Aku tengok lubang ni. Ha. Bila aku terbalik kan, Ha. tak ada apa lah. Betul lah aku yang bangun. Aku sepak ke Hakim ni. Buat hal ya. Saya tengah mamai kan. Dia mabuk ketum ke apa. Saya tengah hayal kan. Okay, jadi dia punya ni aku cari hari tu tak jumpa sebab benda ni jarang rosak. Dia punya speedometer tu yang untuk RPM kan, gear tu kan, tak ada kedai sini semua tak ada jual tak tahulah, benda tu limited sangat agaknya. The door Duduk. Abang ni tu. Itu adik mantul tadi datang power screen, lepas tu dia balik. Adik mantul. Kau pasang yang belah atas skru, aku pasang belah sini. Pisang Alright. Alright. Okay. Jadi kita nak biar abaikan dulu. Biar dulu. Abaikan. Dapat tutup head dia lah, mak. Head dia pun gelapnya. Yang exhaust dia pun kita pakai hak baru siap pakai kemeja ya, rambut baru Okay, gantung dulu Kim. Jadi kita gantung, lepas tu kita buat drum ke dalam. Hujan. Jadinya hujan geng. Bila hujan macam gini keadaannya. Kalau hujan kena pindah dalam. Okay, sekarang Nas dengan Hakim tengah pasang. Nas tengah pasang magnet head motor dia. Habis tiang tak ada nak macam ni. 1 mm potong, 55 mm dia punya saiz, 12 degree dia punya ni, 42 ni kawal tengah dia. Okay. Skru ni panjang sangat. Jadi ni sekarang Nas tengah pasang dia punya tapak magnet. Tapak magnet aku pakaikan skru LNK sebelum ni pakai skru bunga. Tapi nak pakai skru LNK tu aku try dulu. Kalau dia tak sangkut dengan badan magnet aku pakai kalau dia sangkut aku tak pakai. Okey, boleh lah, dia tak jejak dia jauh dengan magnet tu. Jadinya boleh lah pakai.